أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحسن أخلاقنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di malam yang mulia ini di dalam pengajian kitab Riyadhus Shalihin siri yang ke-6. Masih lagi kita di dalam bab yang pertama, iaitu bab berkaitan dengan niat dan menghadirkan niat. Maknanya hadis-hadis yang kita baca di dalam bab pertama ini semuanya berkisar tentang niat. Semuanya berkisar tentang niat ataupun menghadirkan niat, menyengajakan kehendak hati itu. Baik. Tanpa melengahkan masa, marilah kita sambung membaca hadis yang keempat yang diriwayatkan daripada Jabir, Sayyidina Jabir. Baik, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Abdillah جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر Rawahu Muslim. Daripada Abi Abdillah, kunyah kepada sahabat yang bernama Sayyidina Jabir ini. Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dah bicarakan juga sedikit sebanyak pada siri yang lepas, iaitu beliau Sayyidina Jabir bin Abdullah adalah antara yang terbanyak meriwayatkan hadis, al-mukthiruna fi riwayah, dan beliau sahabat yang keenam yang terbanyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan meriwayatkan sebanyak 1540 buah hadis. Sayyidina Jabir bin Abdullah al-Ansari. Al-Ansari nisbah kepada Ansar, mana beliau antara golongan kaum al-Ansar. Beliau turut serta berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 19 peperangan. Tapi beliau tidak sempat menyertai peperangan Badar dan Uhud, kerana ketika itu beliau dihalang oleh bapanya. Dari kerana beliau mempunyai 9 adik-beradik perempuan ketika itu, maka bapanya menghalang Sayyidina Jabir daripada menyertai peperangan
kerana khawatir tentang anak-anak perempuannya yang lain. Ya, kalau tak ada dah lelaki, semuanya terkorban dalam peperangan, siapa yang nak jaga ya adik-beradik perempuan beliau yang lain. Baik. Dan beliau antara sahabat yang sangat disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kerana beliau menjadi yatim disebabkan dengan peperangan ya. Ayah beliau pun antara selalu ya yang mengikut dan menyertai peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap beliau sebagai anak sendiri ya. Begitulah Rasulullah. Ya, mana-mana sahabat ya yang menjadi yatim disebabkan bapa-bapanya turut serta dalam peperangan, maka sahabat-sahabat yang sebegini selalunya Rasulullah teramat-amat mengambil berat ya, hingga menganggapnya sebagai anak baginda sendiri sallallahu alaihi wasallam. Baik, Sayyiduna Jabir bin Abdullah wafat di Madinah pada tahun 74 Hijrah. Ya, pada tahun 74 Hijrah. Dan beliau adalah sahabat yang terakhir wafat di Madinah. Ni kita boleh buat teka-teki ya. Kita boleh tanya ya dekat anak-anak kita ke atau kawan-kawan kita ke, siapa sahabat yang terakhir meninggal di Madinah Al-Munawwarah? Maka jawapan dia adalah Sayyiduna Jabir bin Abdullah. Baik. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, iaitu Sayyiduna Jabir dan bapanya Sayyiduna Abdullah. Qala, kata Sayyiduna Jabir, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika kami berada dalam peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fi ghazatin, di dalam peperangan. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ya, faqala, kemudian Nabi bersabda, inna bil Madinati, sesungguhnya di Madinah. Ya. Kalau Madinah di dalam bahasa Arab, kalau kita translate, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, Madinah ni bermaksud kota ataupun bandar. Ya, bermaksud kota ataupun bandar. Maka tak lengkap kalau kita kata kota ataupun bandar. Mesti ada qaid dia. Bandar apa? Kota apa? Kan? Seperti bandar Ipoh, ya. Kalau kita sebut bandar saja dia akan jadi umum. Tetapi dalam bahasa Arab, ya, di dalam bahasa Arab, sesuatu lafaz apabila tidak dikaitkan dengan mana-mana nama, ya, maka automatik dengan sendirinya lafaz itu akan merujuk kepada perkara yang sempurna ataupun yang masyhur, ya. Seperti di sini Nabi kata inna bil Madinah, sesungguhnya di Madinah. Madinah mana? Iaitu Madinah yang ma'ruf lah, Madinah Al-Munawwarah. Ya, kalau nak ikutkan sebenarnya di tanah Arab itu begitu banyak Madinah, begitu banyak bandar-bandar lain selain daripada Madinah. Tapi bila sebut Al-Madinah, maka automatik yang dimasukkan di situ adalah Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, begitulah. Ya, kaedah dalam bahasa Arab mengatakan iza utliqa al-lafzu insarafa ila al-kamil. Maksudnya sesuatu lafaz itu apabila tidak dikaitkan dengan mana-mana nama ataupun mana-mana ikatan lah, ya, maka insarafa ila al-kamil, maka dengan sendirinya akan pergi kepada yang sempurna, ya. Contoh terdekatnya kalau dalam bahasa Melayu kita, ya, ataupun di Perak kita sendiri, bila kita kata nak ke mana tu, nak pergi Kuala. Nak pergi ke mana? Pergi ke Kuala. Kuala mana? Lihat, dia tidak dikaitkan dengan mana-mana perkataan selepas itu. Dia sebut Kuala saja. Sedangkan Kuala banyak, ya. Ada Kuala Kurau, ya, ada kampung Kuala Pari, Kuala juga. Tapi dia kata nak pergi Kuala je. Jadi bila disebut Kuala saja, maknanya dengan sendirinya dia akan kembali kepada satu bandar yang besar, yang sempurna ataupun yang masyhur, iaitu Kuala Kangsar. Begitulah bandingannya dengan lafaz Al-Madinah di dalam hadis ini, ya, ataupun dalam hadis-hadis lain sekiranya kita baca lagi, ya. Baik. Itu antara kaedah bahasa Arab yang perlu kita fahami. Baik, Nabi SAW bersabda, inna bil Madinah, sesungguhnya di Madinah, iaitu Madinah Munawwarah tersebut, la rijalan,
ada segolongan, ada beberapa orang laki-laki ataupun ada beberapa orang atau beberapa kumpulan. Masirtum masiron, ya, masirtum masiron, maknanya tidaklah kamu, maknanya Nabi sedang berkata dengan sahabat-sahabat yang bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika itu di peperangan. Nabi kata, tidaklah kamu berjalan melintasi sesuatu tempat, wala qata'tum wadiyan, tidaklah kamu melalui satu lembah, ya, illa kanu ma'akum, ya, tidaklah kamu merentasi padang pasir, tidaklah kamu melalui lembah-lembah, ya, untuk menuju ke peperangan ini, kecuali hakikatnya sebenarnya mereka yang berada di Madinah aku sebut tadi itu pun sebenarnya hakikatnya mereka bersama kamu. Illa kanu ma'akum, lihat di hadis ini, illa kanu ma'akum, kecuali kanu, mereka tu ma'akum, bersama dengan kamu, ya. Maksudnya ma'akum ai fil ajr, maknanya mereka pun dapat apa yang kamu dapat, mereka dapat pahala apa yang kamu dapat, mereka dapat juga ganjaran, ya. Tapi kenapa mereka tak bersama dengan kamu? Habasahum al-marad. Habasahum al-marad. Tetapi disebabkan mereka ditahan oleh keuzuran ataupun sakit, ya, mungkin sakit tua ataupun sakit lain yang menghalang mereka daripada turut sama untuk keluar menyertai peperangan. Jadi di sini Nabi menekankan kepentingan niat itu, ya, maknanya mereka yang berada di Madinah itu pun walaupun mereka tidak mampu untuk keluar turut serta berperangan, tapi niat mereka tu ingin keluar, ya, berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain Nabi kata illa syarikukum fil ajr, illa syarikukum fil ajr, ya. Maknanya kita illa syarikukum fil ajr ni seolah ganti kepada yang tadi tu, yang di hadis yang tadi illa kanu ma'akum. Kita ganti di situ. Maknanya illa syarikukum fil ajr. Ya, tidaklah kamu merentasi padang pasir untuk menuju ke peperangan. Tidaklah kamu melalui sebarang lembah, ya, kecuali mereka pun syarikukum fil ajr, kecuali mereka pun bersama kamu, turut sama, ya, fil ajr, mendapat ganjaran yang sama. Nabi SAW kata. Rawahu Muslim, riwayatkan Imam Muslim. Baik. Jadi kerana itu kalau kita baca hadis yang lain juga, ya, ada sebuah hadis niyatul mu'min khairun min amalih. Ya, Nabi pernah bersabda niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin khairun min amalih. Maksudnya lebih hebat daripada amalan zahirnya. Lihat, maknanya kehebatan hati ini, kehebatan amalan dengan hati ini, ya. Kerana terkadang hati ini mampu melakukan perkara yang tidak dimampu lakukan oleh amalan-amalan zahir. Ialah seperti dalam hadis ini, maknanya zahir sahabat yang berada di Madinah, ya, yang ditinggalkan di Madinah, ya, mereka tak mampu, mungkin cedera akibat daripada peperangan yang lepas, kemudian mereka ingin turut serta dalam peperangan kali ini, tapi disebabkan tak mampu nak bergerak contohnya, tak mampu nak bangun, tapi niat mereka ingin turut serta, maka dapat juga. Allah Subhanahu Wa Taala balas, ya, memberi ganjaran juga. Dalam hadis lain, ya, riwayat Sahih Muslim, man sa'alallaha syahadah bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashih. Man sa'ala Allah, barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala asy-syahadah. Syahadah maknanya untuk dapat syahid. Bisidqin, syarat dia. Bisidqin, ya, dengan jujur, dengan benar, dengan sebenar-benar meminta, dengan bersungguh-sungguh, bukannya sekadar di mulut contohnya, Allah aku nak mati syahid. Sekadar di lidah saja, tapi hatinya ke lain. Bukan. Ya, man sa'alallaha syahadata bisidqin, ya, dengan sidiq, dengan jujur, maka ballaghahu Allahu, nescaya Allah akan sampaikan orang yang berniat tersebut manazil syuhada, ya, kepada martabat-martabat orang-orang yang mati syahid.
Wa in mata ala firasyih, sekalipun orang tersebut mati di atas firasyih, di atas katilnya, di atas tilamnya, di atas tempat baringnya, ya, mungkin disebabkan penyakit. Baik, dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Ya, idza maridal 'abdu, ketika mana seorang hamba itu sakit, aw safar, ataupun beliau berpergian, ya, bermusafir, kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal, nescaya akan ditulis baginya mithlu ma kana ya'mal, sebagaimana yang dia selalu amal, ya, muqiman, ketika dia bermukim, ya, ketika dia berada di rumah, ya, muqiman, au sahihan, ataupun sebagaimana ketika dia dalam keadaan sihat, ya, maknanya dia dalam keadaan sihat, dia seorang yang istiqamah, seorang yang melazimi, ya, tak kiralah apa-apa amal, sembahyang sunat contohnya, membaca Quran, membaca wirid, membaca zikir, ya, ataupun beliau katakan selalu setiap hari sembahyang duha 2 rakaat ke, atau 4 rakaat ke, atau 6 rakaat ke, ya, tiba-tiba jatuh sakit, nauzubillah, ya, jatuh sakit, ataupun contoh katakan ditimpa penyakit yang berat-berat seperti penyakit stroke, ya, kemudian bila kena penyakit stroke, maka tak mampu nak bergerak lagi badan, tak mampu nak bergerak seluruh tubuh badan. Maka dalam keadaan itu, dan beliau itu adalah seorang yang mulazamah solat duha contohnya, ya, beliau bertahun-tahun solat duha, maka semenjak daripada beliau sakit itu, setiap hari selepas daripada beliau sakit itu pun tetap akan diberi ganjaran juga. Tetap dia akan diberi ganjaran solat duha kerana beliau telah melazimi amalan tersebut. Maka ini antara kelebihannya sekiranya kita berterusan dalam satu-satu amalan. Sebab tu orang-orang tua dulu beri nasihat, amalkan, ya, istiqamah, amalkan dalam 40 hari contohnya. Itu semua untuk melatih supaya amalan itu lekat dengan diri kita, ya, begitulah. Ini kelebihan dalam al-muwadhabah fil amal, berterusan dalam melakukan sesuatu amalan, ya. Namun begitu tidaklah, maknanya sebaliknya, sekiranya seorang itu bermulazamah, ya, melazimi dalam melakukan maksiat, contohnya seorang itu kita katakanlah minum arak contohnya, nauzubillah, tiap-tiap hari memang tak kurang daripada 10, ya, 10 botol contohnya. Tiba-tiba beliau ditimpa jatuh sakit, ya, katakanlah sakit yang sama iaitu stroke. Maka tidaklah kata selepas beliau ditimpa jatuh sakit itu, setiap hari selepas itu beliau diberi dosa maksiat sebagaimana sebelum ini. Maknanya beliau diberi dosa minum arak sebanyak 10 botol contohnya. Tidaklah begitu, ya. Tidaklah begitu. Dia tidak sama dengan pahala ini. Subhanallah, itu antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau kita ikut logik, kalau kita kira dengan akal logik manusia kita ni, teruklah, kan? Maknanya orang yang buat maksiat tiba-tiba jatuh sakit, maka lepas sakit tu pun diberi dosa. Kalau ikut logik kita, banyaklah ahli nerakanya. Tapi tidak. Yang memberi ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Tuhan yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, yang Maha Pemurah. Ya, di dalam hadis Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah, ya, menulis di arasy-Nya, inna rahmati sabaqat ghadabi, maknanya rahmatku mendahului kemarahanku, kemurkaanku. Itu kita melihat bahwasanya rahmat Allah ini begitu luas sehingga menjangkaui, ya, kemurkaannya. Subhanallah, ya. Baik. Illa syarikukum fil ajr. Illa syarikukum fil ajr. Kita lihat. Kecuali syarikukum fil ajr, tidaklah kamu merentasi sesuatu tempat untuk menuju kepada peperangan,
illa syarikukum fil ajr, kecuali mereka yang tertinggal di Madinah dengan sebab keuzuran pun turut sama dapat ya ganjaran sebagaimana kamu dapat. Baik. Di sini ada satu perkara yang perlu kita lihat ya, kerana ulama khilaf ya, dalam mereka ada dua pandangan. Persoalannya, adakah orang yang keuzuran yang tidak turut serta ke medan peperangan dengan disebabkan sebarang keuzuran dapat juga ganjaran, tapi adakah ganjaran tersebut sama dengan orang yang keluar? Situ satu persoalan yang boleh ditimbulkan. Adakah sama? Maknanya ya, memang dua-dua dapat ganjaran, tapi adakah sama? Maka ulama khilaf, berbeza pandangan. Ya, ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan tidak sama. Ya, kerana dalam hadis ini ya, illa syarikukum fil ajr. Ya, maka pendapat ulama yang mengatakan tidak sama ganjarannya. Maknanya mereka pun dapat ganjaran. Orang yang keluar berperang pun sudah tentulah dapat ganjaran, tapi ganjarannya tidak sama. Ya, walaupun mereka sama-sama mendapat ganjaran, tapi nilai ganjaran tidak sama. Kata ulama disebabkan perkataan syarikuku, syarik daripada musyarakah. Maknanya Nabi ingin, kata mereka, bahawasanya Nabi ingin mengatakan mereka pun turut sama dapat ganjaran saja. Dapat musyarakah. Dapat turut serta dalam menuai hasil ganjaran. Itu saja. Tapi itu tidak menunjukkan bahawasanya ganjaran mereka itu sama dengan ganjaran orang yang keluar. Ini pandangan yang pertama yang mengatakan bahawasanya ganjaran yang diperoleh tidak akan sama. Hujah mereka juga dalam surah An-Nisa ayat 95, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawil qa'idun, ya, tidak akan sama al-qa'idun, mereka-mereka yang duduk. Maksudnya mereka yang tidak keluar kepada peperangan. Ya, dan di hujung ayat itu pun faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Faddalallah, maknanya Tuhan melebihkan ya orang-orang yang mujahid, orang-orang yang keluar dengan harta mereka, dengan diri mereka, 'alal qa'idin, di atas mereka yang qa'idin, yang duduk, yang tidak keluar ke medan peperangan. Ini hujah mereka yang mengatakan tidak sama. Namun pandangan yang kedua, ya, iaitu ulama yang mengatakan bahawasanya sama, dapat sama. Contoh mereka keluar berperang, dapat ganjaran dalam untuk mudah faham kita katakanlah dapat 100 darjat contoh. Maka mereka yang tidak dapat turut serta ke medan peperangan dengan keuzuran pun dapat 100 darjat. Maknanya sama. Ini pandangan ulama yang kedua. Ya, mereka pun menggunakan ayat Al-Quran tadi dengan mentakwilkan bahawasanya lafaz al-qa'idun, iaitu orang-orang yang duduk tidak turut serta keluar berperang. Mereka mengatakan bahawasanya al-qa'idun itu adalah maksudnya orang yang duduk, yang tidak keluar ke medan peperangan dengan tanpa sebarang keuzuran. Maka itu yang Tuhan bezakan antara orang yang keluar dan orang yang tidak turut keluar ke peperangan dengan tanpa sebarang keuzuran. Ini jawapan daripada pandangan yang kedua. Ya. Dan juga kata mereka lagi, kata ulama, bahawasanya ganjaran ataupun pahala ini, kesemua ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berhak untuk beri kepada sesiapa yang dia kehendaki. Nak bagi lebih pun boleh, nak bagi kurang pun boleh, kerana itu memang milik Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kita bacakan hadis di awal tadi, niyatul mu'min khairun min amali. Bahawasanya niat seorang mukmin itu khairun min amali, lebih baik, lebih kuat daripada amalan zahirnya. Lihat. Maka ini jawapan pandangan yang kedua. Maknanya tidak mustahil lah, kerana ganjaran itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kepada sesiapa yang dikehendaki. Lebih-lebih lagi sekiranya orang itu betul-betul ya hatinya jujur, niatnya jujur, ya, maknanya memang tidak keluar berperang kerana memang ada keuzuran. Andai kita tak ada keuzuran itu, sudah tentu dia akan bersama dengan sahabat-sahabat lain yang keluar menuju kepada peperangan. Baik.
Kita sambung lagi baca hadis yang kelima kerana lebih kurang maknanya ya. Tadi riwayat Muslim, rawahu Muslimun. Nah, hadis yang kelima wa rawahul Bukhari. Ini diriwayat oleh Imam Al-Bukhari. An Anasin, daripada Sayyidina Anas. Adapun hadis yang tadi itu daripada Sayyidina Jabir. Maknanya daripada dua orang sahabat, daripada dua riwayat, tapi hadisnya maknanya lebih kurang. An Anas radhiyallahu taala anhu qala raja'na, kata Sayyidina Anas, raja'na, kami kembali, min ghazwati Tabuk, daripada peperangan Tabuk. Dalam hadis tadi dia tidak sebut nama Tabuk ya. Dalam hadis ini disebut secara jelas Tabuk. Maka sebab itulah hadis ini kadang-kadang menafsirkan hadis yang lain. Itu penting kita baca banyak membaca hadis ini. Ya, daripada peperangan Tabuk. Tabuk nama tempat lebih kurang dalam 170 km daripada Madinah. Ma'an Nabi SAW, bersama dengan Nabi SAW. Faqala, kata Nabi, inna aqwaman khalfana bil Madinah. Sesungguhnya ada satu kaum, ada beberapa kaum khalfana di belakang kita, maknanya yang ditinggalkan oleh kita, bil Madinah, di Madinah. Ma salakna syi'ban, tidaklah kita merentasi hiruk-piruk jalan ya di padang pasirnya, di lembahnya, wala wadian, iaitu tidaklah kita lalui sebarang lembah, illa wahum, kecuali sebenarnya wahum, mereka, ma'ana, mereka sebenarnya bersama kita. Tapi tak ada bersama kita ni, tak nampak pun. Habasahum al-uzur. Yang menghalang mereka daripada turut hadir jasad mereka itu ialah ada keuzuran ya. Tengok Nabi kata illa wahum ma'ana habasahum al-uzru. Sebenarnya mereka bersama kita. Maknanya mereka pun turut bersama kita dalam dapat ya pahala dan ganjaran jihad. Baik, saya kira sekadar itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung hadis yang seterusnya di siri yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.